السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang ke-500 daripada kitab Bulughul Maram, iaitu bab salatil khauf, bab pada membincangkan tentang sembahyang di dalam ketakutan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan sembahyang ketika takut adalah sembahyang di dalam peperangan. Jadi semua kita maklum bahawasanya sembahyang 5 waktu sehari sembahyang adalah rukun Islam yang menjadi kewajipan yang difardukan kepada setiap mukallaf. Setiap mukallaf, orang Islam yang berakal, yang baligh, yang tidak ada haid dan nifas, wajib dia kena mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Cuma dalam beberapa keadaan, dalam keadaan-keadaan tertentu, ada kelonggaran yang diberikan oleh syarak bagi kita dalam mengerjakan sembahyang. Antaranya adalah ketika kita bermusafir, yang mana antara kelonggaran yang diberi oleh syarak bagi orang yang bermusafir dalam mengerjakan kewajipan sembahyang adalah sembahyang yang 4 rakaat boleh dibuat 2 rakaat, ataupun dalam istilah fiqh dinamakan sebagai qasrus salah. Asal setiap sembahyang ada waktunya yang tertentu, tetapi diberi kelonggaran kepada orang yang bermusafir dengan melakukan 2 sembahyang di dalam satu waktu, yang dinamakan sebagai jam'u as-salatain, menggabungkan 2 sembahyang. Begitu juga bagi orang yang sakit, yang pada asalnya adalah sembahyang ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat sah sembahyang antaranya adalah mengambil wudu. Bagi orang yang sakit yang tidak mampu untuk berwudu menggunakan air, maka kelonggaran kepadanya adalah dengan dia bertayamum. Ada beberapa rukun sembahyang yang tidak boleh dilakukan dengan biasa, maka apa yang dituntut kepada orang sakit tersebut adalah melakukan rukun-rukun sembahyang tersebut sekadar kemampuannya. Begitu juga dalam keadaan tertentu ada beberapa perkara yang diwajibkan, rukun-rukun sembahyang, syarat-syarat sembahyang yang pada asalnya diwajibkan kepada orang yang tak ada masalah, tapi diberi kelonggaran kepada orang yang tertentu. Antaranya adalah sembahyang ketika di dalam ketakutan, yang pada asalnya sembahyang dalam ketakutan ini ia merujuk kepada sembahyang dalam peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah ke negeri Madinah, ada beberapa peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai, dan ada beberapa peperangan yang disertai oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan, cuba kita maklum bahawasanya dalam peperangan kita menggadai nyawa. Ketika dalam kita menggadai nyawa sekalipun, tetap kewajipan sembahyang diwajibkan kepada kita. Cuma ada beberapa kelonggaran yang diberikan
kepada orang yang berada dalam peperangan, mereka ada beberapa kelonggaran yang berkait dengan syarat sembahyang, yang berkait dengan rukun sembahyang, yang diberi kelonggaran kepada orang yang sedang ataupun berada dalam peperangan. Apa yang disebut oleh ulama fiqh, bahawasanya sembahyang ketika takut ni bukan hanya khusus untuk peperangan. Bukan setiap yang berkait dengan ketakutan dia mengambil hukum yang sama. Tengah-tengah sembahyang tengok rimba lagi dulu. Dimaafkan pergerakan yang banyak. Dimaafkan dada lagi daripada kiblat sebagai contoh. Tengah-tengah sembahyang masjid terbakar, nasallallahu salamata wal afiyah. Rumah terbakar, nasallallahu salamata wal afiyah. Takkan nak selesai sembahyang lari dulu, mana kira pun. Adakah batas sembahyang? Tidak. Walaupun berlaku pergerakan yang banyak, walaupun lari daripada kiblat, kerana diberi kelonggaran oleh syarak untuk golongan tersebut. Ini yang kita nak bincang berkait dengan sembahyang al-khauf, sembahyang ketika dalam keadaan takut. Katanya, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, an Salih ibn Khawwat amman salla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm dhati ar-riqa' salat al-khauf anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. Maksudnya disebutkan daripada Salih bin Khawat radhiyallahu taala an, daripada seorang yang pernah melakukan salat khauf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan yang dikenali sebagai peperangan Zatul Riqa'. Jadi ada seorang sahabat yang dikenali sebagai Salih bin Khawat, yang mana dia termasuk di kalangan sahabat Rasulullah yang menyertai bersama dengan Rasulullah dalam peperangan yang dinamakan sebagai Zatul Riqa'. Baik. Yang mana dalam peperangan ini segolongan pasukan kaum muslimin membentuk saf di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, sementara segolongan yang lain menghadapi musuh. Lalu baginda salat 1 rakaat bersama dengan golongan yang membentuk saf di belakangnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam tetap berdiri, sedangkan golongan yang tadi bersamanya menyempurnakan salatnya masing-masing, lalu salam dan membentuk barisan menghadapi musuh. Sesudah itu datanglah golongan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan salatnya bersama dengan mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk, sedangkan mereka menyempurnakan salatnya masing-masing. Sesudah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salam bersama dengan mereka. Muttafaqun alaih. Teks ini adalah menurut riwayat Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan yang dikenali sebagai peperangan Zatul Riqa', Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengerjakan sembahyang. Kerana sembahyang dalam apa jua keadaan sekalipun adalah diwajibkan kepada mukallaf. Dalam apa jua keadaan. Sehingga kan dalam peperangan. Bukan kesibukan bekerja. Kadang-kadang ada sebahagian daripada masyarakat Islam di tempat kita, kerana kesibukan bekerja sehingga tidak sembahyang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu musibah. Bukan kerana kesibukan bekerja, ni dalam peperangan. Yang mana peperangan adalah suatu perkara yang orang yang berada dalam peperangan tersebut mempertaruhkan nyawa dia. Bukan kerana pekerjaan, mempertaruhkan nyawa. Tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sembahyang. Yang mana dalam peperangan Zatul Riqa' bukan setakat Rasulullah jaga sembahyang, bukan Rasulullah jaga sembahyang secara berjamaah. Sebab itulah berjamaah adalah perkara yang cukup-cukup penting. Dalam peperangan sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap jaga sembahyang berjemaah.
Ni kita sibuk sikit tak boleh dah nak sembahyang berjemaah Allah. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan berhadapan dengan musuh masih lagi jaga sembahyang berjemaah. Padahal nak sembahyang seorang-seorang boleh belaka, tak ada masalah. Tapi masih lagi mengambil berat tentang berjemaah di dalam sembahyang. Kerana pertolongan Allah bersama dengan jamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ni musuh berada selain daripada pihak kiblat. Dia kita ada pihak kiblat, kita pihak kiblat pihak depan lah. Pihak belakang, kanan, kiri. Musuh ni bukan berada pada pihak kiblat. Nampak dah musuh jauh hok. Dulu kan perang dengan kuda, naik kuda, jalan kaki, ada hok naik unta. Lepas tu ada hok yang pegang anak panah, ada hok yang pegang pedang apa semua sekali dulu. Tak sama dengan perang zaman ni. Nanti kita cerita hok yang zaman ni pula. Ni hok kira zaman dulu-dulu. Kira-kira hok zaman dulu. Jadi musuh bukan berada pada pihak kiblat. Musuh nampak dah jauh hok. Tapi waktu sembahyang masuk dah. Maka tetap kena sembahyang dulu. Takut kalau sembahyang macam biasa, takut masa sujud saat ni tu musuh mari menyerang hendap, jeng. Maka kena buat cara untuk menjaga maslahah peperangan, tapi dalam masa yang sama dapat melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, iaitu sembahyang, dan dapat melaksanakan sembahyang tersebut secara berjamaah. Maka bagaimana cara Rasul menyusun saf? Rasul buat dua kumpulan. Rasul buat dua kumpulan. Satu kumpulan berhadap kepada musuh. Satu kumpulan sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita buat contoh dalam masjid inilah. Tok Imam duduk sini. Satu kumpulan berada di belakang Tok Imam. Hak satu kumpulan lagi hadap ke musuh. Kalau musuh balik naik tu, hadap ke sana. Hak ni sembahyang. Ataupun kalau musuh balik kanan, hadap ke balik kanan. Balik kanan berlah, balik kiri tuan-tuan. Baik. Kalau musuh balik kiri yang ni, jadi sekumpulan hadap ke musuh. Hak sekumpulan lagi sembahyang di belakang Rasulullah. Jadi kalau musuh menyerang sekalipun ada hak yang jaga. Jadi hak jaga boleh kabur lalu kepada hak yang sembahyang belakang Rasulullah. Hak yang belakang ni boleh buat persiapan selalu. Nampak kan? Jadi Rasul sembahyang hak yang di belakang Rasulullah sebanyak satu rakaat. Kalau sembahyang tu sembahyang orang musafir 2 rakaat. Bukan mesti sembahyang 2 rakaat. Kalau sembahyang 4 rakaat, cara dia adalah Tok Imam sembahyang dengan kumpulan yang pertama sebanyak 2 rakaat dulu. Kalau sembahyang 4 rakaat, kalau sembahyang 2 rakaat, sembahyang 1 rakaat. Okey, nampak kan? Nampak. Jadi Rasul sembahyang 1 rakaat bersama dengan kumpulan yang pertama. Masuk rakaat yang kedua, qiyam, maka Rasul tunggu dalam qiyam. Kumpulan yang berada di belakang Rasulullah mufaraqah, pakat selesai sembahyang masing-masing. Nampak? Nampak? Dia rakaat, Rasul duduk berdiri. Rasul duduk berdiri. Lepas tu hak yang belakang Rasulullah pakat selesai sembahyang. Rakaat lepas rakaat iktidal, lepas tu bagi salam. Selesai bagi salam, dema ni gi gati tempat hak yang nunggu tadi. Orang hak yang nunggu mari pula belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhati molek cerita ni, Allah Rabbi, begitu Rasulullah mengambil berat tentang sembahyang berjamaah. Tengok, begitu ambil berat tentang sembahyang jemaah. Dan begitu mengambil berat tentang soal pemimpin. Pemimpin mesti seorang. Padahal kalau kita kata latih 2-3 orang tak apa jadi tok imam. Mu buat jemaah suku, aku buat jemaah suku, pakat buat jemaah suku belaka. Tapi tidak. Hak yang diajak dia Rasul bukan begitu. Tapi bukanlah apakah haram kalau kita buat banyak jemaah sekalipun. Buat sembahyang seorang diri sekalipun bukanlah haram. Sebab menurut mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana hak yang kita cerita sebelum daripada ni, sembahyang berjemaah adalah sunnah muakkadah ataupun fardu kifayah. Jadi, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul duduk tunggu pada qiyam rakaat yang kedua. Hak yang duduk belakang Rasulullah, rakaat, iktidal, sujud, selesai. Maka mari hak yang kumpulan, hak yang jaga tadi, hak duduk belakang Rasulullah pergi jaga pula, mari sembahyang di belakang Rasulullah. Apabila sembahyang di belakang Rasulullah, Rasul pun rakaat, dia pun rakaat bersama dengan Rasulullah. Rasul iktidal, dia iktidal bersama dengan Rasulullah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tahiyat, mereka pun bangun. Bangun menambah rakaat yang kedua. Rasul tunggu dalam tahiyat. Lepas tu nanti mereka selesai rakaat yang kedua,
turun tahiyat bersama dengan Rasulullah dan Rasulullah lalu memberi salam bersama dengan mereka. Tengok. Orang siapa tahap tu jaganya sembahyang berjemaah. Sebab itulah jangan kita mengambil ringan tentang ibadat sembahyang. Begitu juga jangan kita mengambil ringan tentang sembahyang berjemaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk menjaga sembahyang secara berjamaah. Andai kata di negara kita berlaku pula PKP sekali lagi sebagai contoh. Tak ada dah nak mari sembahyang jemaah di surau di masjid. Kan semakin tinggi lah ni kan. Maka kalau kita duduk di rumah sekali pun tetap kita kena jaga sembahyang berjemaah bersama dengan keluarga kita. Biar jadi tu imam rumah. Biar kita dengan bini kita pandai, bini kita pun baca Quran. Tapi kita kena jadi tu imam. Jadi kita sembahyang berjemaah dengan anak kita, dengan bini-bini kita. Bagi bini-bini tu hak ramai lah. Hak seorang lah. Jadi sembahyang maksudnya sembahyang dengan keluarga masing-masing. Jangan tinggal sembahyang berjemaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah di samping kita berusaha untuk jaga sembahyang berjemaah, kita berdoa kepada Allah agar Allah Taala memberi kekuatan kepada kita. Sebab ni adalah dengan taufik daripada Allah. Kalau tidak ada taufik daripada Allah, tidak mampu kita. Kita berdoa agar Allah Taala beri kekuatan kepada kita agar kita mampu untuk menjaga sembahyang berjemaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa 'an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala ghazawtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam qibala najd fawazayna al-'adu fasafafnahum فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu katanya, aku berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd. Najd ni adalah satu tempat di negara Arab Saudi sekarang lah ni. Ada satu tempat di negara Arab Saudi yang dinamakan sebagai Najd. Maka kata Abdullah bin Umar, suatu hari aku berperang bersama Rasulullah di ke arah Najd. Dan saat berhadapan dengan musuh, depan dah bertentangan dah, nampak dah musuh jauh tapi nampak dah musuh. Maka ketika itu kami membentuk barisan menghadapi mereka, buat barisan. Ni cara dululah perang dengan pedang, perang dengan lembing, tombak, dengan panah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun mengerjakan solat menjadi imam kami. Allah, musuh duduk depan kau. Musuh duduk depan tu. Bukan COVID-19. Ni musuh mati pasti. Pasti pula mati. Musuh lawan dengan musuh duduk depan kau. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian menanti di hadapan dalam suatu peperangan yang besar. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun mengerjakan solat menjadi imam kami. Segolongan dari kami bangun solat bersamanya. Sedangkan golongan yang lain menghadapi musuh. Baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan sekali rakaat dan 2 kali sujud bersama mereka. Lalu mereka beredar untuk menggantikan kedudukan golongan yang lain yang belum solat. Mereka yang belum solat pun datang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambungnya dengan sekali rukuk dan 2 kali sujud bersama mereka. Sesudah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salam, sementara masing-masing dari mereka bangun meneruskan dengan sekali rakaat dan 2 kali sujud masing-masing. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Teks hadis ini menurut riwayat Imam Bukhari. Ada sedikit perbezaan riwayat Imam Muslim, tapi maksud sama. Dalam hadis ni Abdullah bin Umar menceritakan dalam satu peperangan dia bersembahyang bersama dengan Rasulullah. Musuh ada dah ni.
Musuh ada dah depan. Tapi musuh bukan berada pada pihak kiblat. Hak yang ada pada pihak kiblat nanti kita baca hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Jabir lepas daripada ni. Musuh bukan berada pada pihak kiblat. Maka sembahyang hak yang ni, hak yang dicerita oleh Ibnu Umar, dia ada sedikit perbezaan dengan hak yang sebelum daripada ni. Ada persamaan dan ada sedikit perbezaan. Cara dia lagu mana? Macam tadi juga. Rasul bagi kepada dua kumpulan. Kumpulan hadap kepada musuh. Satu kumpulan lagi buat saf di belakang Rasulullah. Macam kita cerita tadi lah. Okey, ni Tok Imam. Ni satu kumpulan berada di belakang Tok Imam. Pada kali sekumpulan lagi hadap kepada musuh. Buat saf hadap kepada musuh. Maka Rasul sembahyang dengan kumpulan yang pertama. Masuk je rakaat kedua. Kumpulan yang kedua tadi ya. Dia dak bagi salam lalu. Dia dak selesai sembahyang, dia pergi ke sana. Dan selesai sembahyang, dia pergi ke sana. Jadi ditinggal satu rakaat lagi. Dan apa ke pusing daripada kiblat? Tak ada masalah, dimaafkan dalam masalah ni. Hak nu mari sini. Jadi mari dia pun sembahyang pula bersama dengan Rasul rakaat yang kedua. Lepas daripada tu masuk rakaat yang kedua, kumpulan hak yang kedua saat ni, Rasul cukup dah 2 rakaat. Dia baru 1 rakaat. Rasul cukup dah 2 rakaat. Rasul bagi salam dulu, Rasul nak nanti dah. Hak tadi Rasul nanti dulu. Hak ni Rasul dak nanti dah. Rasul bagi salam dulu. Manakala kumpulan yang kedua dia selesai sembahyang dia. Lepas daripada tu, kumpulan tu pun selesai sembahyang dia. Masing-masing selesai sembahyang dia. Hak tadi Rasulullah tunggu bagi salam bersama dengan mereka. Okey, situ je perbezaan. Cuma hak cara yang kedua, kaifiat yang kedua, banyak sikit pergerakan. Dia yang lebih comel adalah kaifiat yang pertama. Hak tu lebih comel lagi berbanding dengan kaifiat yang kedua. Sama ada menggunakan kaifiat yang pertama ataupun menggunakan kaifiat yang kedua, boleh belaka, kerana dua-dua kaifiat ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok hak yang ketiga pula. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu katanya, aku pernah hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang khauf, sembahyang ketika dalam saat ketakutan, iaitu dalam suatu peperangan. Kami membentuk 2 saf di belakang Rasulullah, sementara musuh berada di antara kami dan arah kiblat. Musuh ada di depan. Jadi Rasul buat lagu mana? Rasul jadi imam. Di belakang Rasul susung 2 saf. Saf pertama dan saf kedua. Semayang sekaligus belaka. Hak tadi buat 2 saf. Satu saf belakang Rasulullah, satu saf lagi hadap kepada musuh. Hak ni oleh kerana musuh berada pada pihak kiblat, maka buat 2 saf hadap kepada musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang. Akad takbir belaka, Allahu Akbar. Saf yang pertama takbir, saf yang kedua pun takbir. Itu maksud dia. Lepas daripada tu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan kami semua ikut bertakbir bersamanya. Takbir ni takbiratul ihram. Rasulullah bertakbiratul ihram. Begitu juga sahabat-sahabat hak yang membuat 2 saf di belakang Rasulullah sama-sama akad takbiratul ihram. Kemudian baginda rukuk dan kami semuanya turut sama rakaat bersamanya. Ketika Rasul rakaat, 2 saf di belakang Rasul pakat rakaat belaka. Pakat rakaat belaka. Mu rakaat, aku rakaat.
Mu rokok, aku rokok. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab rokok ni masih lagi dang lagi lah. Kalau musuh mari pun masih lagi dang buat persiapan untuk membetulkan saf. Sebab hanya setakat rokok saja. Kemudian katanya, kemudian baginda rokok dan kami rokok, kami semua turut sama rokok bersama Rasulullah. Sehinggalah baginda mengangkat kepala daripada rokoknya. Dan kami semua turut mengangkat kepala bersama Rasulullah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membongkokkan tubuhnya untuk sujud bersama dengan saf yang ada di belakangnya. Sementara itu, saf yang ada di barisan paling belakang tetap menghadapi musuh. Maksudnya dua saf. Saf yang pertama, saf yang kedua. Saf pertama sujud bersama dengan Rasulullah, manakala saf yang kedua masih lagi berdiri untuk menjaga musuh. Itu cara dia. Sementara itu, saf yang ada di barisan paling belakang tetap menghadapi musuh. Setelah baginda selesai dari sujudnya, maka saf yang ada di belakangnya bangun dan seterusnya. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sujud, bangun, saf yang belakang Rasulullah saf pertama itu bangun, maka barulah saf yang kedua turun rakaat, turun sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua bangun sekali. Begitu juga benda yang sama dilakukan pada rakaat yang kedua. Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud dan ikut sujud bersama baginda saf yang pertama. Setelah mereka bangun dari sujudnya, barulah saf yang kedua melakukan sujud. Saf yang pertama mundur, sedangkan saf yang kedua maju. Tukar. Hak ni undur belakang, hak ni masuk depan. Dan seterusnya disebutkan perkara yang sama. Namun di penghujungnya disebutkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salam dan kami semua ikut melakukan salam pula. Salam semua pakat buat belaka. Buat sekaligus. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara sembahyang salatul khauf yang kita bincang pada malam ni tidak sesuai dengan peperangan di zaman kita. Zaman kita peperangan kalau duk stopok lagu tu kok sedap sungguh pihak musuh. Dia ada strategi dia kan peperangan. Tetapi kalau sekiranya kembali di akhir zaman peperangan dengan orang kafir yang menentang agama Allah, sebagaimana peperangan ni berlaku di zaman Rasulullah, maka beginilah cara sembahyang al-khauf yang perlu dilaksanakan, yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wali Abi Dawud an Abi Ayyash az-Zuraqi mithluhu wa zada annaha kanat bi Usfan. Menurut Abu Dawud melalui Abu Ayyash az-Zuraqi menyebutkan perkara yang sama. Dalam riwayat Imam Abu Dawud sebut benda sama je. Namun ditambahkan bahawa sesungguhnya peristiwa ini terjadi di Usfan. Usfan ni adalah nama satu tempat yang jarak dia lebih kurang dalam 50 km saja dengan Mekah. Ketika itu Rasulullah lebih kurang dalam 50 ke 80, lupa lebih tepat. Tak jauh manalah dengan Mekah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi buat umrah. Dan tahun ni juga berlaku perjanjian Hudaibiyah. Baik. Katanya walin Nasa'i min wajhin akhar an Jabirin أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. Menurut Nasa'i melalui jalur lain daripada Jabir, melalui sanad yang lain daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat bersama dengan segolongan daripada sahabatnya, lalu melakukan salam. Kemudian salat lagi 2 rakaat bersama golongan yang lain, lalu melakukan salam pula. Ini hak yang cara lain pula. Cara lain Rasul sembahyang 2 kali. Rasul sembahyang 2 kali. Jadi sekali Rasul sembahyang dengan kumpulan ni, lepas tu kumpulan ni pergi jaga musuh, lepas tu mari kumpulan lain Rasul sembahyang pula sekali lagi dengan kumpulan yang kedua. 2 kali Rasul sembahyang. Sembahyang yang pertama sembahyang fardu, sembahyang yang kedua dipanggil sembahyang muadah, maka jatuh hukum dia adalah sunat. Baik. Nanti kita akan buat kesimpulan. Kita baca sikit lagi hadis yang berkait dengan apa yang kita bincang. Wa mithluhu li Abi Dawud an Abi Bakrah. Perkara yang sama telah disebutkan oleh Imam Abu Dawud yang diriwayatkan melalui Abu Bakrah, seorang sahabat Rasulullah. Wa an Hudzaifah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salat al-khauf bihaula'i rak'atan wa bihaula'i rak'atan wa lam yaqdu.
Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Sahhahu Ibnu Hibban. Daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat khauf satu rakaat bersama dengan satu golongan daripada mereka dan satu rakaat lagi bersama dengan satu golongan yang lain, dan mereka tidak mengqada salatnya, mereka itu tidak menghabiskan salatnya. Maksudnya Rasulullah saja yang menghabiskan salatnya, manakala sahabat yang di belakang Rasulullah tidak menghabiskan salatnya bersama dengan Rasulullah. Bahkan dia menghabiskan solat setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita buat kesimpulan sebab ni lebih kurang sama je, kita baca dulu. Wa mithluhu 'inda Ibn Khuzaimah 'an Ibn Abbas, perkara yang sama juga telah diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah melalui Abdullah bin Abbas. Katanya wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Okey, sampai situ kita buat kesimpulan dulu sebab hadis ni oleh kerana hadis dhaif. Jadi kita buat kesimpulan berkenaan dengan hadis-hadis sahih yang kita baca tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang khauf kita kepada pada permulaan pengajian kita tadi adalah sembahyang yang dilaksanakan secara berjamaah di dalam peperangan. Yang mana ada beberapa kaifiat yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram dia tidak menyebut ke semua kaifiat tersebut, hanya dia menyebut beberapa kaifiat sahaja. Antaranya adalah musuh tidak berada pada pihak kiblat, musuh berada pada pihak yang lain. Maka cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang adalah Rasul buat dua saf. Saf yang pertama di belakang Rasulullah, sembahyang bersama dengan Rasulullah, manakala satu saf yang lain menjaga musuh. Ketika Rasul sembahyang satu rakaat, masuk rakaat yang kedua. Kalau sembahyang dua rakaat, kalau sembahyang 4 rakaat, buat 2 rakaat, masuk rakaat yang ketiga. Maka saf yang berada di belakang imam hendaklah menyempurnakan sembahyangnya. Manakala imam menanti dalam qiyam, lepas daripada saf di belakang imam selesai dah sembahyang, dia pun pergi tukar, ambil alih tempat orang jaga mari duduk belakang tu imam. Orang jaga mari duduk di belakang tu imam. Lepas daripada orang jaga mari duduk belakang tu imam, maka orang yang di belakang tu imam sembahyang pula bersama dengan tu imam. Jadi tu imam cukup dah 2 rakaat, maka orang yang di belakang tu imam baru satu rakaat. Tu imam ketika tu diberi 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah tunggu makmum untuk bagi salam sama, tunggu makmum untuk bagi salam sama, ataupun tu imam bagi salam dulu. Manakala yang kumpulan yang di belakang tu imam ditambah je sembahyang dia masing-masing. Baik. Di sini ada 2 cara. Seterusnya cara yang berikutnya adalah ketika musuh berada pada pihak kiblat. Jadi tu imam buat 2 saf di belakang dia. Nanti masa takbiratul ihram semua akad sama dengan tu imam takbiratul ihram. Masa rakaat semua rakaat sama, masa sujud je berbeza. Sujud satu saf je sujud bersama dengan imam. Manakala satu saf yang kedua tidak sujud bersama dengan imam. Baik. Lepas daripada saf yang pertama bangun, barulah saf yang kedua sujud. Lepas tu nanti bagi salam sama. Okey, 2. Yang ketiganya adalah tu imam 2 kali sembahyang. Sembahyang yang pertama dengan kumpulan A, lepas tu sembahyang pula kali kedua dengan kumpulan B. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi rak'atun ala ayyi wajhin kan. Rawahu al-Bazzar bi isnadin dhaif. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa Rasulullah pernah bersabda, solat khauf dikerjakan 1 rakaat dengan apa cara sekalipun. 1 rakaat aje. Bukan 2 rakaat, bukan 3 rakaat, bukan 4 rakaat, walaupun sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak. Cuma hadis ni diriwayat oleh Imam Bazzar dengan sanad yang dhaif. Hadis ni adalah hadis dhaif. Sebab itulah ulama tidak menjadikan hadis ni sebagai sandaran. Ulama tidak jadikan hadis ini sebagai sandaran untuk mengeluarkan hukum. Jadi sebab itulah tak ada pun ulama kata sembahyang khauf 1 rakaat. Cuma kalau kita kata gini tak apa, kalau kita nak urang gini tak ada masalah. 1 rakaat maksudnya 1 rakaat untuk kumpulan pertama bersama dengan imam, 1 rakaat untuk kumpulan kedua bersama dengan imam. Okey, boleh faham kan? 1 rakaat bersama dengan imam. Kan untuk imam sembahyang 2 rakaat, kita ada 2 kumpulan. Satu kumpulan 1 rakaat, satu kumpulan lagi 1 rakaat. Tapi pada hakikatnya
2 rakaat belaka kalau sembahyang 2 rakaat. Sebab hak kumpulan 1 rakaat bersama dengan imam sekalipun, dia akan sudah 1 rakaat lagi masing-masing. Okey. Itu maksud dia. Seterusnya wa anhu marfu'an laisa fi salatil khaufi sahwu. Akhrajahu ad-Daraqutni bi isnadin dha'if. Dan telah diriwayatkan melalui Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma secara marfu'. Maksudnya ia adalah perkataan Rasulullah, dalam salat khauf tidak ada sujud sahwi. Jadi kalau ada salah hamda dalam salat khauf tidak disunatkan sujud sahwi. Cuma hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Hadis ini juga hadis dhaif, tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau sekiranya berlaku sahwu di dalam sembahyang al-khauf, maka dimaafkan atas pandangan sebahagian daripada ulama. Bukan setakat kesalahan yang kecil, bukan sebahagian daripada syarat sah sembahyang, sebahagian daripada rukun sembahyang tidak dapat dilakukan dengan sempurna, diberi kemaafan kepada golongan tersebut. Maksudnya ada beberapa perkara hak yang menjadi rukun sembahyang, hak yang menjadi syarat sembahyang, diberi kelonggaran dan keringanan bagi orang hak yang berada dalam ketakutan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Insya-Allah ada manfaatnya. Walaupun sembahyang al-khauf kita tidak lakukan di zaman kita kerana tidak ada peperangan bersama dengan orang kafir di tempat kita. Baik. Cuma apa hak yang ataupun apa hak yang kita bincang malam ni adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya melalui dalil daripada Al-Quran dan hadis serta majoriti ulama serta ijma' ulama yang mengatakan sembahyang ni pernah disyariatkan. Cuma adakah kekal sehingga hari kiamat pensyariatan sembahyang al-khauf? Di sini berlaku khilaf. Majoriti ulama mengatakan kekal pensyariatan sembahyang al-khauf sehingga hari kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Insya-Allah ada manfaatnya dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita, rakyat-rakyat di negeri kita, negara kita daripada musibah COVID-19. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.